maka siapa lagi tuan-tuan yang kita nak kasihi, yang kita nak contohi, yang kita jadikan panutan, panduan, qudwah, tak lain dan tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yajibul iman bi jami'il anbiya wal mursalin wal kutubil munzilati min ghairi hasrin. Islam yasaha adadul kutubi wal anbiya. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, wajib beriman kepada semua nabi, rasul dan kitab yang diturunkan tanpa ada batas, kerana tidak sahih jumlah tertentu bagi kitab dan para nabi. Perkara seterusnya yang menjadi kewajipan kita untuk kita imani, iaitu dengan kita beriman kepada semua para nabi dan para rasul. Tidak kita mengenepikan ataupun meninggalkan beriman kepada sebahagian daripada nabi dan sebahagian lagi kita tidak mengimani mereka. Tidak. Kerana kita ahli sunnah wal jamaah, maka wa yajibul iman bi jami'il anbiya wal mursalin. Wajib kita beriman kepada semua para nabi dan para rasul yang mereka ini adalah benar-benar merupakan pesuruh Allah, benar-benar membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jami'il anbiya, keseluruh semua sekali para nabi dan para rasul yang diutuskan oleh Allah, wajib kita beriman. Tidak seperti mana kefahaman ataupun pegangan golongan-golongan yang sesat, maka dia terima sebahagian daripada nabi dan rasul dan sebahagian lagi dia tolak. Maka kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman kepada semua para nabi, para rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi yang wajib kita ketahui 25 orang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain pun kita tetap mengimani akan mereka itu merupakan utusan Allah, pesuruh Allah yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang diturunkan oleh Allah taala sebelum daripada Al-Quran banyak. Yang besar antaranya kitab Taurah diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 kitab ini hak yang besar, bahawa yang disebut sebagai kitab samawi, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan rekaan manusia, bukan rekaan makhluk. Adapun selain daripada 4 kitab ini yang pernah juga diberikan kepada Nabi Musa AS dan nabi-nabi yang lain yang kecil-kecil, itu dipanggil suhuf. Dipanggil suhuf ataupun kitab-kitab kecil. Yang 4 inilah yang biasanya yang masyhur yang kita ketahui. Maka wajib juga kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Daud, Allah Ta'ala berikannya kitab Taurah, kitab Zabur.
Nabi Isa diberikannya kitab Injil. Nabi Musa diturunkan kepadanya kitab Taurat. Maka semua perkara yang terkandung di dalam kitab Zabur, yang terkandung di dalam kitab Taurat, yang terkandung di dalam kitab Injil, semuanya dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya cerita perihal dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, semuanya dihimpunkan, dikumpulkan oleh Allah taala di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim ada yang disebutkan sebagai ayat As-Sab'u, ada yang disebutkan sebagai ayat Mufassal. Maka 7 ayat yang pertama itu yang ayatnya panjang, bermulanya surah Baqarah. Kemudian selepas daripada 7 ayat yang pertama yang panjang itu, maka dicerita pula pada 11 ayat yang seterusnya. Kemudian diceritakan lagi pada ayat yang dipanggil ayat Mufassal, ayat yang dijelaskan sampai suratul Nas. Itu semua ceritanya yang ada dalam kitab Taurat, Injil maupun Zabur dihimpunkan semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Dan segala cerita perihal di dalam Al-Quranul Karim, 6,000 ayat lebih tu, 30 juzuk, 114 surah, maka semuanya dihimpunkan di dalam Suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Sebab itu nama bagi surah Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab, ibu kitab. Ibu kitab. Sab'u masani, ayat 7 ayat yang diulang-ulang. Walaupun 7 ayat, surah Fatihah tu 7 ayat, tetapi tuan-tuan, semuanya perihal dalam Al-Quran semuanya dihimpun di dalam Suratul Fatihah. Sehingga kan hebatnya surah Fatihah itu menjadi rukun wajib bagi orang yang sembahyang, maka wajib kena baca Fatihah. Tak baca Fatihah tak sah sembahyang. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah satu orang sembahyang tanpa membaca surah Fatihah. Jadi betapa besarnya hebat dalam surah Fatihah itu, semua perihal terkandung cerita di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi maka oleh itu Allah Ta'ala berikan kita ni, umatnya Rasulullah ni, Al-Quranul Karim, yang merupakan kalam Allah, bahkan salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua apa yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut semuanya adalah benar belaka. Sebab tu bila kita habis saja baca Quran, sadaqallahul azim, benarlah kata-kata firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Quran tu bukan cerita dongeng. Quran tu bukan panglipu lara. Quran tu bukan asatirul awalin yang direka-rekakan seperti mana tanggapan setengah pihak. Tak. Quran itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh yang demikian, maka wajib kita berimani dengan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tanpa ada batas, min ghairin hasrin. Maknanya bukan kita iman separuh, separuh lagi kita tolak. Tak, kesemuanya sekali. Mana kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala wajib kita imani. Kerana tidak sahih jumlah tertentu bagi kitab dan para nabi. Sebenarnya hakikat ni tuan-tuan, jumlah para nabi ni cukup ramai. Sebahagian pendapat kata 124,000 nabi ni, 124,000. Sebab itu setengah pendapat menyatakan bilangannya cukup ramai. Begitu juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, cukup banyak. Tidak yang tahu yang sahih jumlahnya tertentu bagi kitab-kitab dan para nabi.
Namun wajib kita mengimani semua para nabi, para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Musannif rahimahullahu taala, wa ma sabata minal kutubi wal anbiya'i bil ijma'i fajahiduhu kafir. Dan apa yang telah sabit, apa yang telah tetap daripada kitab-kitab dan para nabi secara ijma', kesepakatan ulama', maka orang yang menentangnya, orang yang menolaknya, orang yang tidak mengimani dengan kitab-kitab dan para nabi yang diturunkan oleh Allah, fajahiduhu kafir, maka dihukumkan sebagai kafir. Bukan Islam lah, bukan Islam, kerana telah sabit daripada, tetap daripada kitab-kitab, dinyatakan oleh dalam hadis-hadis Nabi SAW, di dalam Al-Quran. Wajib kita mengimani para nabi dan para rasul. Maka kalau ada orang menentang, orang menolak, tak payah semua, dia tolak seorang saja, maka itu sudah dikira sebagai kafir. Sudah dikira sebagai kafir. Sebab itu hati-hati tuan-tuan. Fahaman-fahaman yang menyeleweng hari ini, fahaman-fahaman yang sesat cukup banyak. Jangan sampai kita terkeluar daripada agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala beritahu pada kita, jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam. Jaga sungguh-sungguh akidah, jaga sungguh-sungguh iman, kerana itu hidayah daripada Allah Ta'ala. Iman Islam tu anugerah kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, nikmat yang sangat berharga dan bernilai. Tu nikmat besar tu, bukan nikmat yang kecil-kecil tuan-tuan. Islam hak dapat kita ni, iman yang ada pada kita ni bukan nikmat yang kecil, nikmat yang besar, yang perlu dijaga, yang perlu dipelihara, supaya jangan kita berlaku krisis iman, krisis akidah. Bila kita salah saja dari segi pahaman akidah ni, pegangan kita salah, secara tak sedar rupanya kita ni diam-diam rupanya dah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Syok je sendiri tuan-tuan, dengan semayangnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, umrahnya, hajinya, padahal akidah dah habis dah. Iman tak ada dah. Maka sebab itu pegangan i'tikad ni simpulan pegangan kita tu, biar betul-betul berketepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Sebab itu kata Al-Imam Zabidi rahimahullahu ta'ala, apa dia kata? Iza utlika ahlu sunnah wal jamaah, bila saja disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, tak lain dan tak bukan, itulah golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jangan tak kenal dua imam tauhid kita ni. Jangan kita terkucil daripada, selain daripada fahaman aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kita terkucil saja tuan-tuan, dan apatah lagi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, maka yang tidak selari dengan pengajian tauhid arus perdana kita, iaitu pengajian sifat 20, maka silap-silap tuan-tuan kita tak sedar, pegangan akidah kita itu sudah menyeleweng, sudah tersasar daripada landasan yang sebenar ahli sunnah wal jamaah, iaitu aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah.
sekeras-kerasnya tuan-tuan kita menidakkan pandangan yang sangat-sangat berbahaya, yang sebenarnya bagi orang yang berpegang pahaman yang macam ini, dia sudah mengalami krisis akidah, ketirisan iman, i'tiqad, pegangan simpulan yang menyalahi daripada pegangan arus perdana ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Apa dia? Tuhan tu tempatnya di langit. Tuhan tu tempatnya di langit. Syekh sebut tu ayat dia, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala tu ke atas langit lah, di atas arasy. Hati-hati tuan-tuan, kita ni zaman fitnah. Nak ngaji tauhid, ngajilah betul-betul. Kerana satu nikmat yang besar sebenarnya akhir zaman ni, bila mana kita berakidah dengan akidah yang sahih. Kita berpegang i'tikad dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini merupakan satu nikmat yang besar. Kerana apa? Kerana akhir zaman inilah yang berlaku tuan-tuan. Krisis akidah, krisis i'tikad. Meraba-raba tuan-tuan duk cari. Sampai salah guru, salah kitab, maka salahlah i'tikad. Ramai tuan-tuan. Sekarang ni bukan kira orang biasa, orang profesional, orang educated pun habis. Bila salah saja pegangan i'tikad tuan-tuan, habislah hak amal-amal ibadah yang lain-lain. Sebab apa? Sebab i'tikad pegangan tu dia akidah, dia pokok, dia usuluddin. Dia usuluddin. Silap kita, i'tikad kita silap, dia melarat kepada amal ibadah kita. Dia melarat kepada puasa kita, solat kita, sedekah kita, haji umrah kita dan sebagainya. Sebab itu wajib belajar ilmu tauhid, berorientasikan dengan silibus arus perdana kita yang telah turun-temurun, yang disebutkan, yang diajarkan, yang disebarkan oleh alim ulama kita, iaitu tauhid sifat 20. Pegang betul-betul tuan-tuan sampai mati. Ini bab akidah. Kalau tak tuan-tuan, maka boleh tanpa kita sedar, kita dah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Dan tidak pun kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas-jelas Allah Ta'ala bagi tahu, laisa kamislihi syai'. Jangan kamu samakan aku dengan syai'. Syai' ai makhluk. Allah Ta'ala kata, jangan kamu samakan aku dengan makhluk. Sama dari segi sifat ke, zat ke, af'al ke, perbuatan, jangan samakan sekali. Kalau hak atas tu sifat makhluk. Atas, bawah, kiri, kanan tu sifat makhluk. Kita ni makhluk. Kadang-kadang ada kat atas, kadang-kadang kat bawah, kadang depan, kadang belakang. Laisa kamislihi syai'. Jelas Allah Ta'ala sebut, jangan samakan. Kalau dok pegang, dok nyata Tuhan kat langit, sama dah tu dengan makhluk. Duk kat langit. Langit tu makhluk tak? Makhluk. Aras tu makhluk tak? Makhluk. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, Tuhan duk mana? Terdiam. Ngaji tak habis? Tak. Sebab tu akidah ahli sunnah wal jamaah, Allahu mawjud bila makan. Allah Ta'ala tu ada tanpa bertempat. Bukan hak atas, bawah, depan, belakang. Kena hadam betul-betul tuan-tuan. Silap akidah kita, i'tikad kita, pegangan kita, na'udzubillah, dia memberikan impak yang besar dalam ubudiyah, perhambaan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Wa anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Wa annahu afdalul khalqi ajma'in bil ijma' mursalun ilal jinni wal ins wa fil malaikati khilafun wa annal qur'ana bit ta'yini munazzalun alaihi. Wajib juga beriman bahawa sesungguhnya penghulu kita,
Nabi kita dan Tuan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Dan lagi perkara yang wajib kita imani, selain daripada para nabi, para rasul, kitab-kitab, padang mahsyar, azab kubur, syurga, neraka, dan lagi wajib kita beriman dengan Sayyiduna. Sayyiduna, penghulu kita. Sayyid maknanya penghulu, ketua. Sayyid. Kalau sekarang orang Melayu dia dah pendekkan dah. Kalau panggil Sayyidina ataupun Sayyid, dia panggil Sidi. Sidi bagi panggilan tuan bagi lelaki. Sidi, Sayyidina, tuan ataupun penghulu ataupun ketua. Kalau perempuan, Sayyidatuna, dipendekkan orang Melayu Siti. Siti itu Sayyidatuna asalnya, ataupun Sayyidatina. Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah, dipendekkan orang Melayu Siti. Itu pendek ya. Siti apa nama? Siti Khadijah, Siti Fatimah. Ada tak orang Melayu Siti kan? Siti. Siti tu puan. Siti tu puan. Terjemahannya puan. Siti asalnya Sayyidatina. Duk panjang sangat pula, pendekkan terus Siti. Kalau tak kenal nama kan, kita panggil je, ya Siti, wahai puan. Boleh. Tak, Mak Ji tak kenal tu, Pak Ji. Panggil apa? Ya Sidi, wahai tuan. Senang haji tu. Ya haji. Haji. Dah ke Mekah tak? Panggil itu je. Itu singkatan. Orang Melayu kalau perempuan Sayyidatuna dipendekkan Siti. Sayyidina laki Sidi. Tuan maknanya tuan boleh, penghulu boleh, ketua boleh, Sayyid. Maka kata ulama, kita ni bila sebut nama Nabi sebagai ta'adduban, beradabnya dengan Nabi, memuliakan, mengagungkan Nabi, maka sayugianya kata ulama, maka panggillah dengan panggilan Sayyidina. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad. Bahkan kata ulama, sunat. Sunat dapat pahala, tanda kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad. Penghulu kita, ketua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sembahyang, pada bacaan tahiyat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh saja Allahumma salli ala Muhammad, sah. Tapi beradab tuan-tuan. Siapa tu hak yang kita sebut tu? Yang kita panggil tu siapa? Rasulullah, Sayyidul Mursalin, Khatimul Anbiya. Bukan orang biasa, bukan member kita tuan-tuan, bukan geng kita, apalagi geng grup WhatsApp, bukan, jauh sekali. Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang biasa-biasa. Kena kenal betul tuan-tuan. Walaupun secara hakikatnya kita tak akan capai mengenali Rasulullah, makrifat kepada Rasulullah, tetapi paling tidak pun tanda orang dia kenal, dia beradab. Dia beradab. Cara panggil pun kita tahu dah tuan-tuan. Cara panggil pun kita tahu dah. Orang tu beradab ke tak beradab? Tak. Anak kalau dia panggil bapak dia nama Ibrahim, dia panggil, Ibrahim mana Ibrahim? Bapak dengar tu kena penampar tuan-tuan. Memang tak ada adab. Adab penting. Adab inilah tuan-tuan yang telah disisihkan oleh orang Islam hari ini lantaran terpedaya dengan dakwah orientalis. Orientalis dia gasak ilmu sampai kamu jadi orang cendekiawan, orang educated, ilmu. Cara belajar pun dia tukar.
Tuan-tuan kalau tengok sejarah, universiti tu siapa yang buat? Tak mau jadi isu lah tuan-tuan. Terus. Nampak? Sampaikan duk orang duk ilmu, adab tinggal habis. Habis, tinggal. Orang yang dia kata dia ada sertifikat, ada ilmu, cendekiawan dan sebagainya, tapi tidak disulami dengan adab, maka sebenarnya dia tidak adalah orang yang disebut sebagai orang yang berilmu. Ya. Sebab tu kata cendekiawan Islam, man la adabalahu la ilma lahu. Orang yang tidak beradab adalah orang yang tidak berilmu. Apa itu adab? Bimakarimil akhlak. Adab itu akhlaknya cantik, akhlaknya mulia, sopan santun, tata susila. Itu adab. Maka sebenarnya apa yang disebutkan oleh ulama dalam kitab Hilyah, al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Artinya apa? Adab first, ilmu tu di bawah adab. Adab tu didahulukan, baru ilmu. Kalau kita tak terapkan adab pada anak, itu yang tadi. Boleh tak dia panggil nama je? Boleh. Ibrahim, mana Ibrahim? Panggil bapak engkau makan tu, Ibrahim makan. Penampar tuan-tuan anak ni. Apa tak ada adab? Tak ada adab. Gitulah kita panggil Nabi Muhammad. Muhammad saja. Tanpa kita beradab. Sebab panggilan tu pun tunjuk kita ni orang yang beradab ataupun tidak. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena kembalikan semula pahaman yang benar. Adab itu didahulukan. Adab tu atas daripada fauqal ilim, atas daripada ilmu. Orang yang beradab itulah orang yang berilmu. Orang yang berilmu tidak beradab, maka itu orang yang tidak ada ilmu. Tapi walaupun dia tu beradab, tapi itulah orang yang berilmu tuan-tuan. Sebab itu usahalah, capaikanlah, dapatkanlah setiap apa jua sekalipun, adab kena laksanakan. Hatta kita buat amal ibadah pun, maka ibadah tu jadi ibadah yang sempurna bila kita buat dengan adab. Bila kita lakukan dengan adab. Bila kita beramal dengan adab. Kalau tak ada adab tuan-tuan, maka sia-sia amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarilah adab. Dalam masa yang sama kita belajar ilmu, tahu juga adab. Dalam kita menuntut ilmu tu, nak dapat barakah tuan-tuan, bukan banyak mana kuliah kita duduk, tetapi sebanyak mana kita melaksanakan adab di dalam kita menuntut ilmu. Maka terhasillah barakah yang banyak, berkat yang dapat. Hasil daripada mana? Kita laksanakan adab. Sebab yang penting dalam kita beramal, ibadah, kita lakukan adalah kita nak barakah, keberkatan, barakah. Jadi contoh dalam menuntut ilmu ni, berkat tuan-tuan dalam kita menuntut ilmu ni, bila mana kita dalam beradab. Bukan banyak mana pagi, petang, siang, malam. Satu hari ustaz saya 15 kuliah saya duduk. Itu bersemuka, belum lagi maya. Google Meet, FB. Oh, dahsyat. Sampai pakai tuala mandi tuan-tuan. Sampai pakai tuala mandi waktu dengar ceramah tu. Oh, tak ada adab tuan-tuan. Tak boleh. Berkat tak ada. Banyaklah tuan-tuan sia-sia. Tak ada berkat. Tak ada berkat. Tuan-tuan nak tahu, tanda ilmu kita tu ilmu yang berkat, kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat tersebut. Selagi mana kita tak dapat beramal, tanda ilmu tu ada pada kita, tapi tak dapat beramal, itu tak ada berkat namanya. Ilmu yang dapat tu tak berkat. Maka sebab itu, dahulukan adab. Kerana al-adabu kullu syai'. Adab ni pada semua hal keadaan. Setiap sesuatu tu semua adab. Semua adab. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai adabnya kita dengan Rasulullah, maka kita
ulama menyarankan maka sebut sayyiduna. Hatta dalam semayang pun tadi hak baca tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad tambahlah tuan-tuan, tak batal pun. Bahkan tunjuk kita ni sebagai umat yang beradab, hamba Allah Ta'ala yang beradab. Hamba kita memuliakan, meninggikan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa nabiyyana. Dan juga bahawa wajib kita beriman dengan ketua penghulu kita, nabi kita, wa maulana, tuan kita, tak lain dan tak bukan siapa? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib beriman. Bahkan tuan-tuan, setiap kita ni umatnya Rasulullah, sebelum kita mati ni tuan-tuan, usahakan untuk betul-betul kita dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat betul mengenal Rasulullah. Siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, ada berapa orang anaknya. Saya tak mau tanya. Kan saya tanya minggu depan dia tak datang. Pun tak ada peksa tuan-tuan. Tapi tanda kita sayang, kasih, cinta kepada Rasulullah, maka kita kenal siapa yang kita kasih, siapa yang kita cinta. Satu orang lelaki tu, dia cinta satu orang perempuan. Dia cinta hak perempuan tu, dia kenal tak hak yang lain keluarga dia? Kenal. Semua dia selidik. Dia tanya, adik-beradik berapa orang? 5. Oh 5, tak ramai mana. Kita 11. Oh, dia tanya, tak, mak kerja apa, ayah kerja apa, semua detail tuan-tuan. Sebab apa dia tanya? Sebab dia kasih, dia cinta, dia tahu detail. Bahkan nama yang dicintai tersebut dia tahu tuan-tuan, dia tak tinggalkan walaupun satu huruf. Tak tinggalkan walaupun satu huruf. Nama siapa? Siti Khadijah. Tapi saya punya Khadijah tu KH bukan KA. Tahu. Jangan takut. Oh, Khadijah. Sebut siap mahras tu. Sebab dia hak kasih, hak cinta. Maka kata ulama, kalau bukti kita cinta kasih kepada Rasulullah, kalau kita tak kenal keluarga Rasulullah, tak tahu siapa nama ayahnya, nama ibunya, nama atuknya, ada berapa anaknya, berapa isterinya, maka itu cinta yang palsu. Berlakon je tuan-tuan, palsu sebenarnya. Tak betul-betul pun. Cinta ritu-ritu saja. Tak berapa nak cinta sangat. Nak cakap tak berapa nak cinta sangat, tak berani. Tak. Tapi tandanya begitu. Dia tak kisah. Dia tak kisah. Sebab tu tuan-tuan, kita mencintai kepada sesuatu yang kita mencintai, apatah lagi Rasulullah, maka yang pertama tindakannya tuan-tuan, kena tahu surah, gambaran surah Rasulullah, fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya ingat pesan guru saya tuan-tuan, dia kata apa? Kalau sebelum mati, jangan tak pernah mengaji kitab Syama'il. Tuan-tuan, kitab Syama'il. Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala menghimpunkan dalam hadis-hadis dalam buku beliau, namanya Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaannya Rasulullah. Kalau satu orang dia sambut maulid walaupun tiap-tiap minggu, tapi dia tak pernah mengaji Syama'il, bohong tuan-tuan. Dia cinta kasih Rasulullah. Tak. Itu bukti kalau satu orang dia cinta kasih kepada Rasulullah, setiap rumah dia mesti ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau betul tuan-tuan kasih kepada Rasulullah, di rumah, setiap rumah masing-masing mesti kena ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Walaupun bahasa Melayu. Walaupun beli je dulu, tak pernah ngaji pun. Lepas ni baru nak ngaji. Dah. Maka sebab itu petanda-petanda, alamat-alamat tuan-tuan. Sesuatu yang dikasihi, yang dicintai, mesti ada bukti. Mesti ada bukti. Maka buktinya tuan-tuan, kita kasih kepada Rasulullah, maka kena tahu surah.
Gambaran Rasulullah tu daripada ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana rupa para Rasulullah, hidung Rasulullah, mata Rasulullah, mulut Rasulullah, tubuh badan Rasulullah, tangan kaki Rasulullah. Kena tahu tingginya macam mana, besarnya macam mana, kena tahu tuan-tuan. Tanda kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih sebulan. Kita nak masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Ambillah tuan-tuan sempena tafaul. Bulan Rasulullah ni kita perkukuhkan makrifat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkukuhkan cinta kasih kita kepada Rasulullah. Tok guru dulu masuk bulan Rabiul Awal je ataupun belum, kita dah buka kitab Syama'il dah. Adakan daurah ke dan sebagainya. Habis masuk pada 12 Rabiul Awal ataupun habis bulan Rabiul Awal, maka kita buat Maulid Akbar. Kita buat penghataman kitab daurah kitab Syama'il serta dengan Maulid. Ini perlu untuk diperkuatkan tuan-tuan, pertalian kita, link kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian ulama menyatakan tanda dia tak kisah dengan Rasulullah, bahkan menunjukkan sebenarnya tak ada kasih dan cinta dia kepada Rasulullah. Masuklah bulan Rabiul Awal, dia tak kisah saja je, tak ada rasa apa pun tuan-tuan. Itu lagi dahsyat. Itu petanda lagi dahsyat sebenarnya. Bohong sebenarnya, dia bukan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Rabiul Awal, dia tak ada rasa apa-apa. Ni sekarang pun seminggu, 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan nak masuk Rabiul Awal pun tak kisah. Pun tak tahu satu Rabiul Awal tu bila. Lagi pula tuan-tuan. Itu semua dia punya petanda-petanda yang boleh kita kenal. Selain daripada orang yang banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyakkan selawat kepada Nabi SAW, itu sudah tentulah tuan-tuan. Ciri-ciri memang dia kasih dan cinta dekat kepada Rasulullah SAW. Maka kalau satu hari dia tak tinggal selawat kepada Rasulullah, itu gambaran tanda dia kasih kepada Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, 3 komponen zikir ni tiap-tiap hari kita jangan tinggal. Yang pertama istighfar, yang kedua selawat, yang ketiga hailalah ataupun tahlil. Yang pertama istighfar. Kenapa tuan-tuan? Sebagai tanda kita kasih kepada diri kita, maka kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kerana setiap kali kita buat dosa, buat maksiat, kita zalim atas diri kita. Tak sayang pada diri kita tuan-tuan. Nak humbankan masuk dalam api neraka dengan sebab dosa. Maka kita istighfar. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi satu orang istighfar tu artinya dia sayang atas diri dia. Kemudian yang kedua, dia selawat. Bila dia selawat itu tuan-tuan, tanda dia kasih kepada Rasulullah. Istighfar tadi tanda dia kasih pada diri dia. Selawat tanda dia kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tuan-tuan satu hari 10 kali selawat. Ada orang satu hari 20 kali. Ada orang satu hari 50 kali. Ada orang satu hari 100 kali. Ada orang satu hari 200 kali. Ada orang satu hari 500 kali. Ada orang setiap hari 1000 kali selawat. Ada orang tuan-tuan 5000 kali selawat. Ada orang tuan-tuan 13000 selawat. Kenapa beza-beza? Mengikut takluk, ikatan, pertalian, link kasih dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana jika dia suka dan kasih kepada sesuatu, fa'aksiru, maka dia akan perbanyakkan apa yang dia kasih. Akan disebut tu dia akan perbanyakkan. Jadi jumlah tersebut sebanyak mana dia dapat, itu petanda kasihnya kuatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Sebab tu selawat ni dia ada 2 jenis. Satu disebut selawat kaifan, yang kedua kamman. Selawat yang pertama kaifan. Selawat satu kali saja, tapi tuan-tuan ganjarannya 100,000 kali, 600,000 kali.
Ini dipanggil selawat jenis kaifan. Selawat jenis kaifan. Sekali selawat je 10,000 kali, 600,000 kali. Ini kalau orang yang dia nak cari banyak dapat kelebihannya, walaupun sikit dia selawat tapi ganjarannya besar. Ini selawat jenis kaifan. Banyak tuan-tuan. Terutamanya selawat Fatih. Selawat Fatih ni saya sebut sebab apa? Dah dikenali dah masyarakat kita. Dah masyhur dah di kalangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih. Semua orang tahu, semua orang hafal. Selawat Fatih termasuk jenis selawat kaifan. Sekali selawatnya tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, besar ganjaran dia. Sebab apa? Selawat yang jenis kaifan ni, selawat Fatih dan selawat yang lain-lain ni, dia konten isi dalam selawat itu menceritakan tentang ketinggian, kehebatan, keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hebatnya tuan-tuan kita mengagungkan Rasulullah, itu nilainya besar. Nilainya besar. Nilai besar. Sebab tu tuan-tuan kalau dapat, amalkanlah selawat Fatih. Ganjarannya sangat-sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan ulama pernah menyatakan tuan-tuan, kalau tak dapat banyak pun tuan-tuan dapat amalkan selawat Fatih ni setiap kali lepas solat fardu 11 kali pun memada dah. Untuk permulaan. Setiap kali solat fardu 5 waktu 11 kali selawat Fatih. Apa kata ulama? Tara ajabah. Kamu akan lihat nanti dia punya kesannya sangat ajaib. Sangat ajaib. Tara ajabah. Lepas subuh 11 kali, lepas zuhur 11 kali, lepas asar 11 kali, lepas maghrib 11 kali, selepas isyak 11 kali. Lepas subuh 11 kali, lepas zuhur tak dapat, sibuk. Lepas asar dapat. Asar baca 11, kemudian tambah lagi 11. Cover yang zuhur tak dapat. Tonton istiqamah, tara ajabah, kata ulama. Kamu akan lihat dia punya ajaibnya tuan-tuan. Sebab selawat ni pasti besar kelebihannya. Itu orang yang selawat apa dia? Dia tanda kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang jenis kedua disebut sebagai selawat kamman. Selawat yang bilangan yang banyak. Ada yang 15,000, ada yang satu hari 20,000, ada yang satu hari 25,000. Itu biasa selawat yang jenis pendek ni tuan-tuan, yang dia kejar dengan bilangan ni, biasanya dia ambil yang versi yang pendek-pendek. Contohnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ataupun dia gunakan selawat damir. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Ini jenis yang pendek-pendek ni. Kalau tuan-tuan nak kejar yang banyak-banyak ni, 1,000, 5,000, itu yang disebut sebagai selawat kamman. Jenis bilangan yang banyak. Terpulanglah masing-masing. Tak. Kalau kita sebut pun apa semua tuan-tuan, tapi itulah pilihan Allah Ta'ala. Kerana dia dapat selawat tu, kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang pilih. Kurniaan Allah Ta'ala. Bukan kelayakan kita. Kita tak layak tuan-tuan. Memang tak layak pun. Sebab tu yang kuat zikir, banyak selawat tu, jangan sampai perasan tuan-tuan. Jangan sampai syok sendiri. Satu hari berapa kali je selawat. Alhamdulillah hari ni dapatlah 5,000. Oh hebat aja. Alhamdulillah sebab tak ada kerja. Tak, bukan sebab kita tak ada kerja. Bukan sebab kita luang masa banyak. Dah. Kurniaan Allah Ta'ala. Min fadlillah. Kita tak layak tuan-tuan. Kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jadi maka sebab itu satu orang dia selawat, maka artinya apa? Di situ tanda dia kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kurang tuan-tuan 10 kali satu hari. Jangan kurang berselawat. Jangan kurang. Apatah lagi tak langsung selawat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingat kasih dan kepada kita. Ya. Kita ni baru nak belajar cinta kasih kepada Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah tu dah cinta dah kasih pada kita dah. Kita baru nak belajar ni. Baru nak belajar kasih dan ingat kepada Rasulullah. Rasulullah dah ingat kita lebih awal daripada kita nak ingat pada Rasulullah. Rasulullah sayang kepada kita lebih awal daripada kita baru nak sayang kepada Rasulullah. Lama dah Rasulullah sayang ingat pada kita.
Kita baru je nak belajar-belajar ni. Kemudian komponen yang ketiga, tahlil ataupun hailalah, la ilaha illallah. Dia dapat tahlil, dia dapat baca la ilaha illallah tiap-tiap hari, itu tanda dia kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu 3 komponen zikir ni jangan miss tuan-tuan dalam kehidupan kita seharian. Istighfar, selawat dan juga tahlil. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu wajib juga kita beriman dengan Sayyidana wa Nabiyana wa Malana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita, nabi kita, tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin wal mursalin. Bahkan Rasulullah itu adalah penutup bagi para nabi dan para rasul. Apa kata Allah Taala? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sayyidul mursalin, penghulu bagi segala rasul, ketua. Sebab tu dalam hadis kata Rasulullah SAW, ana sayyid, aku ni penghulu, aku ni kedua. Li bani Adam wala fakhar, aku ni penghulu, ketua bagi anak cucu Adam, dan aku tidak berbangga. Aku tidak berbangga dengan pangkat jawatan tersebut, kerana itu kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Khatamun nabiyyin, khatamun nabiyyin, penutup bagi segala nabi dan segala para rasul. Sebab tu tadi apa kata Allah Taala? Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan bukanlah Nabi Muhammad itu, yakni dengan sebab ada anak angkatnya, menjadi bapa yang sebenar bagi seorang dari orang lelaki kamu, tetapi baginda itu siapa? Adalah Rasulullah, pesuruh Allah dan penutup bagi para nabi. La nabiyya ba'di, tak ada lagi dah nabi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk keseluruhan secara ijma'. Sepakat ulama tuan-tuan, Rasulullah ni siapa? Afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk, bukan sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Makhluk ciptaan Allah Ta'ala ni cukup banyak tuan-tuan. Haiwan pun makhluk, bumi langit pun makhluk, manusia pun makhluk. Hebatnya Rasulullah ni afdalul khalqi ajma'in, sebaik-baik makhluk. Sepakat para ulama, tiada yang paling terbaik makhluk melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa lagi tuan-tuan yang kita nak kasihi, yang kita nak contohi, yang kita jadikan panutan, panduan, qudwah? Tak lain dan tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cari lain. Jangan cari lain. Jangan cari model lain tuan-tuan. Tak ada dah. Inilah yang paling terbaik, baginda sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ulama tuan-tuan, afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Kalau tak kerana Rasulullah, Allah Ta'ala tak jadikan langit bumi. Kalau tak kerana Rasulullah, Allah Ta'ala tak jadikan Nabi Adam AS. Itu sebaik-baik makhluk, hebatnya. Baginda diutuskan kepada jin dan manusia. Bahkan Rasulullah SAW ni yang wajib kita imani. Siapa dia? Seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala bagi golongan jin dan juga manusia. Bukan manusia saja tuan-tuan, Rasulullah juga diutuskan oleh untuk berdakwah kepada golongan jin. Kepada golongan jin. Termasuk jin pun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kalau dia buat dosa akhirat dengan dia tak taubat, jin ni, maka dia boleh masuk neraka. Sebab tu ada yang jin Islam, ada yang jin kafir, sama saja dengan golongan manusia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku mentaklifkan, tidak aku menjadikan golongan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala bagi peluang untuk jin dan manusia untuk beribadah, mengimani Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga tuan-tuan, cuma dia ada di alam lain saja. Adapun Islam macam kita orang manusia Islam, ada juga golongan jin Islam, ada yang orang manusia yang tak Islam kafir, ada juga jin kafir, sama saja. Cuma kita lah sekarang ni tak nampak dia. Dia nampak kita tak? Nampak. Dia ada tak? Ada. Tinggal lagi kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Sebab itu kata ulama, setiap kali kita masuk tandas, jangan lupa doa masuk tandas, tuan-tuan. Kerana itu memang tempat dia, jin syaitan. Bila kita tak masuk tandas, tak baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, habis terang-terang dia nampak kita. Tak. Lepas tu bila kita baca doa je tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan sitar, jadikan pendinding keliling kita ni, kawasan kita saja, tak ganggu dia pun. Dan dia pun tak nampak kita. Dia pun tak nampak kita. Tak. Itu tempat dia, tuan-tuan. Sekali tu kadang masuk tu jatuh pula. Dia tengah sedap-sedap rehat, kena pula dia. Pum. Tak. Tu memang tempat dia. Sebab tu tuan-tuan hati-hati, jangan sesekali jatuh dalam tandas ataupun bilik air. Hati-hati tuan-tuan, salah satu tempat yang jangan jatuh dalam tandas ataupun bilik air. Itu memang tempat dia. Dia tengah sedap-sedap rehat, tuan-tuan jatuh, berat tu badan, pum, kena pada dia. Itu yang kena stroke. Itu yang tak boleh bangun, tak boleh jalan. Hati-hati tuan-tuan. Sebab tu baca doa masuk tandas tu jangan lupa. Jangan lupa. Maka Allah Ta'ala jadikan pelindung, pendinding kita ni. Dia tak nampak. Dia tak nampak. Kalau tak, tuan-tuan, dia nampak kita. Alamak. Sado nampak abang ni. Baca doa baca tandas tu jangan lupa, tuan-tuan. Itu memang tempat dia. Kalau hak dalam bilik buka baju, jangan lupa baca Bismillahillazi la ilaha illa hu. Allah Ta'ala tutup pandangan mereka, tak dapat melihat kita. Tak dapat melihat kita. Sebab ni memang dunia ni, kita hidup dengan dia, kongsi. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Akhirat tukar pula nanti. Jadi kita ni supaya dilindungi daripada melihat aurat, dia melihat aurat kita dan sebagainya, maka itu diberikan doa. Doa tu senjata. Tinggal lagi kita nak pakai ke tak pakai je, tuan-tuan. Doa kita nak beramal ataupun tidak. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kata ulama, Rasulullah juga diutuskan kepada ilal jinni wal ins, kepada golongan jin dan juga manusia. Wa fil malaikati khilafun, dan juga sedangkan apakah baginda diutuskan kepada para malaikat, terjadi perbezaan pendapat di kalangan ulama. Adapun bagi malaikat, sebagian kata ulama juga diutuskan Rasulullah kepada malaikat, sebagian ulama kata tak. Tetapi malaikat itu bukan pembantunya Allah, bukan. Itu kefahaman yang perlu diperbetulkan, kerana Allah Ta'ala tak perlu kepada pembantu, penolong. Duk saja Allah Ta'ala buat begitu, bukan sebagai nak bantu ke ataupun penolong bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh sekali, tuan-tuan. Jadi adapun baginda itu diutuskan kepada malaikat, itu ada khilaf ulama, perbezaan pendapat ulama. Wa annal qur'ana bita'yinin munazzalun alaih, juga wajib, tuan-tuan, kita beriman bahawa Al-Quran yang telah ditentukan itu adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita salah faham seperti mana fahaman Syiah ataupun fahaman-fahaman yang menyongsang, sampaikan menyatakan wahyu ni patutnya diturunkan kepada Sayyidina Ali, malaikat tersalah hantar, tersalah post, kurirnya salah pergi, lain pergi, patutnya nak hantar pada Sayyidina Ali, terbagi kepada Nabi Muhammad. Jangan, tuan-tuan, hati-hati. Al-Quran tu memang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, memang mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lari pun, tak salah pun, tak salah alamat ke, tak.
Hati-hati tuan-tuan, itu satu keimanan. Memang Al-Quran itu ta'yin, ditentukan, diberikan, diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan salah orang, bukan salah alamat, tak. Bukan salah wahyu, bukan tuan-tuan. Kerana Rasul ni, Nabi ni pilihan Allah Ta'ala. Bukan boleh dibuat-buat tuan-tuan, tak. Pilihan Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita usaha macam mana sekalipun, belajar, kumpul ilmu banyak, beramal, zikir banyak, selawat banyak, takkan capai kita menjadi Nabi. Tak. Sekarang Nabi tu, Rasul tu pilihan Allah Ta'ala. Tapi nak jadi wali boleh. Nak jadi wali boleh. Nak jadi Nabi tak boleh. Nabi tak boleh dengan jalan usaha dan ikhtiar. Adapun wali boleh dengan jalan usaha dan ikhtiar. Jadi Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah itu sebagai mukjizat, benar-benar diberikan, diturunkan, ditentukan kepada Nabi SAW. Bukan fahaman-fahaman yang menyongsang, yang salah, menyatakan salah wahyu sebenarnya. Jibril bukan nak berikan kepada Nabi SAW yang betul, tapi nak bagi kepada yang lain, tapi tersalah bagi. Ada pula kata gitu. Tak, sedangkan malaikat ni mana ada hak dosa ke dan sebagainya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Jadi ini pahaman-pahaman yang boleh, yang menyesatkan akidah iman kita ni tuan-tuan. Kena hati-hati jangan sampai akidah kita tidak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkukuhkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada para rasul dan para nabi, iman kita kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhirat, qada dan qadar dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa tuan-tuan memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita benar-benar dapat berpahaman akidah yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diajar kepada para sahabat dan sampailah kepada kita hari ini. Dengan akidah yang sahih tersebutlah merupakan satu nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan asbab kita mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah SAW. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.